Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang keempat anjuran Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya Sesunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 114 ya, 114 berkaitan tentang hadis jariah ya. Jadi Ustaz Mahathir masukkan tajuk ini dalam buku Kekeliruan Umat ini kerana memang terutamanya kebelakangan ini tersebar kekeliruan tentang hadis jariah ini, menyebabkan sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa inilah dalil bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud bertempat dan tempat itu adalah di langit. Kerana salah faham makna daripada hadis jariah ini. Soalan, apakah itu hadis jariah? Jariah ni perkataan bahasa Arab, asalnya jara yajri bermakna berjalan ataupun mengalir ya. Seperti kita kata sedekah jariah, sedekah yang berterusan mengalir pahalanya. Tapi jariah yang dimaksudkan di sini adalah hamba sahaya wanita ya. Jariah adalah hamba perempuan. Jadi jawapan, apakah itu hadis jariah? Jawapannya adalah ia adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala yang merujuk kepada seorang jariah, itu seorang budak atau hamba perempuan yang dimiliki oleh sahabat Nabi iaitu Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini berhasrat untuk memerdekakan ada ceritalah ya, ada kisah ya, yang mana dalam kisah tersebut ketika hamba perempuan ini menjaga kambing milik tuan dia itu, salah seekor daripada kambing itu dimakan oleh serigala. Jadi tuan tu rasa marah lah, macam cuai lah. Jadi dia pukul budak hamba ni dan lepas tu dia rasa menyesal. Kerana walaupun hamba tak boleh dianiaya, ya, tak boleh dizalimi. Jadi oleh kerana rasa menyesal, dia berfikir kalau hamba perempuan ni adalah seorang yang beriman, dia nak merdekakan hamba ni. Lalu Nabi SAW beritahu kepada dia, bawa budak tu. Nabi tanya, Aina Allah? Terjemahan daripada perkataan Aina Allah ini adalah di mana Allah. Lalu jariah tersebut menjawab, fis sama.
di langit. Jadi zahir daripada hadis ini, kata mereka inilah bukti. Bila Nabi SAW bertanya kepada budak hamba saya tadi, aina Allah, di mana Allah, dan hamba saya itu menjawab fis sama, Nabi SAW menyuruh supaya dimerdekakan. Cuba lihat ya, di muka surat seterusnya, apakah pendapat muhaddisin tentang hadis jariyah ini? Apa pendapat para pakar hadis tentang hadis ini? Hadis tersebut adalah an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qultu ya Rasulullah afala u'tikuha qala i'tini biha fa ataituhu biha fa qala laha aina Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Daripada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya memiliki seorang hamba wanita yang menjaga kambing untuk saya. Lalu saya berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya saya merdekakan dia? Lalu Nabi SAW bersabda, bawa hamba itu kepada saya. Lalu aku membawanya kepada Rasulullah SAW dan baginda bertanya kepada hamba tersebut, aina Allah, di mana Allah? Lalu hamba itu menjawab, fis sama, di langit. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, man ana, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Lalu hamba jariyah itu menjawab, kamu adalah utusan Allah. Qala a'tikha fa inna mu'minatun. Lalu Nabi SAW berkata kepada Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, merdekakanlah dia, kerana sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Jadi tengok kata mereka, bila hamba itu menjawab fis sama, Nabi SAW mengatakan dia orang beriman. Ini bukti bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit. Jadi ini kesalahan daripada asas lagi, kerana tidak memahami bahawa perkara akidah mesti disokong oleh dalil yang qat'i, dalil yang yakin. Tidak boleh menggunakan dalil yang zanni. Ini hadis sahih Ustaz. Dan ini pula hadis sahih, hadis zon. Maka kita terangkan, pertama, hadis sahih daripada satu sudut dia masih lagi zonni berbanding dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang begitu ramai, sekira-kira mustahil seramai itu perawi tersilap ataupun terlupa. Al-mutawatiru yufidul qat'a. Hadis yang diriwayat secara mutawatir itu menatijahkan putus, yakni tidak ada lagi kemungkinan tersilap, tidak lagi kemungkinan terlupa dan sebagainya. Al-mutawatiru yufidul yakin. Yang diriwayat secara mutawatir ia menatijahkan keyakinan. Sementara hadis ahad dia ada keraguan kerana bilangan perawi tidak ramai, boleh jadi perawi yang satu dua orang ini terlupa atau tersilap. Keraguannya daripada sudut itu. Lalu dikaji kualiti perawi, dikaji sanadnya bersambung atau terputus. Sekiranya kualiti perawi itu bagus dan sanadnya bersambung dengan baik, maka itu kemungkinan besar hadis daripada Nabi SAW itu dikelaskan sebagai hadis sahih. Jadi hadis sahih ini kemungkinan besar. Masih ada persentage keraguan itu, tapi keraguan itu dipadamkan oleh kemungkinan besar tadi, mewajibkan beramal dengan hadis yang sahih. Sementara sekiranya ada masalah pada kualiti perawi ataupun ada terputus sanad, maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW tidak sekuat yang tadi. Inilah yang disebut secara umumnya sebagai hadis yang dhaif. Jadi dalam perkara akidah dia mesti qat'i, itu daripada sudut periwayatan. Yang kedua dipanggil sudut dilalah. Ad-dilalah ni adalah sesuatu lafaz itu bagaimana ia menunjuk kepada makna, itu dilalah. Yang tadi yang kita cerita mutawatir, ahad, itu daripada sudut subut. Kalau mutawatir qat'i yusubut, pasti daripada Nabi SAW. Kalau hadis ahad, walaupun hadis itu sahih, masih lagi statusnya zanni yusubut. Ada sedikit sebanyak keraguan tentang adakah ianya daripada Nabi SAW ataupun tidak. Maka dalam bab akidah dia kena pergi kepada yang qat'i. Kemudian yang kedua, dari segi dilalah, lafaz aina Allah ini dan juga lafaz fis sama ini
mendatangkan tasyabuh, mendatangkan kesamaran, seolah-olah Allah itu berada di dalam makhluknya. Kerana as-sama', langit adalah makhluk Allah. Maka oleh kerana dilalah itu ada tasyabuh atau disebut sebagai mutasyabihat, maka tidak boleh dijadikan dalil dalam perkara akidah. Ini dua sudut ya. Kenapa ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah tidak menjadikan hadis jariyah ini sebagai dalil bahawa Allah Ta'ala berada di langit, kerana mendahulukan makna daripada ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Ta'ala, dan juga Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani di situ maksudnya tidak berhajat kepada alam, tidak perlu kepada langit untuk bertempat, tidak perlu kepada syurga dan sebagainya. Baik, keterangan. Sebahagian muhaddisin pakar hadis mengatakan hadis ini walaupun sahih tapi isi kandungannya muttarib. Kenapa? Iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matan yang berbeza dan saling bertentangan, sehingga menjadikan isinya itu menjadi dhaif ya. Dari segi periwayatan hadis ini hadis sahih ya, hadis sahih Muslim, tapi isinya, lafaznya itu bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Yang mana di dalam hadis-hadis sahih yang lain tidak ada disebutkan tentang ainallah tadi. Tapi disebutkan yang telah disepakati oleh semua umat Islam, iaitu adakah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa aku ini adalah utusan Allah. Kan semua orang tahu, orang kafir ya, yang sudah lama kafir pun dia masuk Islam dengan lafaz ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan orang tu kafir, dia masuk Islam dengan dikata Allah fis sama. Ya, tak ada ya. Para ulama kita mengatakan satu orang kafir nak masuk Islam, dia kena bagi tahu kat orang Allah fis sama. Allah fis sama, kamu dah masuk Islam dah. Tak ada. Itu maknanya isinya tu walaupun dari segi susul gala perawinya tu dinilai sahih, tapi isinya tu ada ittirab ya, ada kegoncangan ya, bercanggah dengan matan daripada hadis-hadis sahih yang lain. Sebahagian yang lain walaupun menilai hadis ini tidak ada masalah, masih lagi sahih ya, tidak datang kelemahan daripada ittirab, namun dari segi maknanya tidak bermaksud bertempat di langit. Kerana fis sama ini dari segi bahasa boleh menunjukkan kepada kedudukan yang mulia ya. Bukan menunjukkan kepada tempat. Inilah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya terhadap hadis ini ya. Imam Nawawi sebagaimana yang kita tahu adalah salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis-hadis ya, yang berada di dalam sahih Muslim ya. Jadi penting sekali kita dalam memahami hadis Nabi SAW, kita merujuk kepada tafsiran ataupun syarah yang dibuat oleh para alim ulama, kerana mereka ada gambaran umum. Dalam dada mereka itu ada ratusan ribu hadis, ada ayat-ayat suci Al-Quran yang membantu mereka membawa kepada satu kefahaman yang tidak bercanggah satu sama lain. Jadi bahaya kalau orang kata dah ada buku terjemahan hadis, baca je sendiri ya. Ini macam baca novel saja. Tak betul ya. Bahkan para ulama memberi amaran al-ahadis madallatun ataupun mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis Nabi SAW ini menjadi tempat seorang tu boleh jadi sesat, kecuali kalau dia itu seorang yang faqih, yang tahu bagaimana nak keluarkan kefahaman daripada hadis. Bukan salah hadis, tapi salah orang itu berinteraksi dengan hadis tanpa dia merujuk kepada orang yang berilmu. Jangankan kata hadis Nabi SAW, Al-Quran juga sama. Nabi SAW memberi amaran man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran semata-mata dengan pandangan dia sahaja, bukan dengan pandangan ilmu para alim ulama, maka sediakanlah tempat duduk dari api neraka. Seorang ulama hadis Al-Imam Ibn Wahab menceritakan, mengisahkan, dia berkata, laula an qadaniyallahu bimalikin wal laith la dhalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah selamatkan saya dengan dua orang, iaitu Imam Malik dan juga Imam Laits bin Sa'ad, nescaya saya telah jadi sesat. Jadi orang hairan kenapa dia sampai bercakap macam itu. Lalu dia ceritalah, saya ni orang yang banyak belajar hadis, kata dia. Lalu setelah itu saya jadi hairan, kenapa hadis ni kata macam ini, hadis satu lagi lain pula kata.
Jadi Imam Malik dan Imam Lais lah yang membantu saya. Mereka menerangkan hadis ini di sini tempat dia. Hadis ini dia tak terpakai dalam perkara ini. Dia maksudnya begini. Baru things fall into places. Oh, baru dia faham. Itu satu level ulama. Lebih-lebih lagi orang awam baca terjemahan hadis lagi berisiko untuk salah faham. Apakah sebenarnya yang dapat diistinbat daripada hadis tersebut. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qaulu ainallah su'alun anil makanati la anil makan. Sabda baginda SAW di mana Allah adalah pertanyaan tentang kedudukan, ketinggian darajah Allah Ta'ala, bukan soalan tentang tempat bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada hamba perempuan tersebut tentang tempat Allah. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit. Ini keterangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitulah maksudnya as-su'al anil makanah. Persoalan tentang darajah ketinggian, bukannya tentang tempat. Menetapkan Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat. Sedangkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah mawjudun bila makan. Jangan baca ikut bahasa Melayu ni. Allah mawjud bila makan. Bukan. Bila makan. Dia eja dengan rumi. Asalnya bahasa Arab. Allah wujud tanpa ada tempat. Bahkan sepakat umat Islam, termasuk mereka yang tak bersetuju dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak bersetuju dengan Asy'ariyah, itu mereka sendiri tidak akan mengatakan langit itu bukan makhluk. Ini ada orang komen, menolak hadis ahad yang sahih dalam bab akidah itu sombong. Bukan sombong, ilmiah. Orang-orang ulama Asy'ariyah yang menolak, ulama Asy'ariyah ni bukan seorang dua. Ulama-ulama hadis tu 90% Asy'ariyah. Imam Al-Baihaqi Asy'ariyah, Imam Hakim Asy'ariyah, Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy'ariyah. Ini dia, orang ni datang komen dengan kejahilan, dengan emosi. Dia kata menolak hadis ahad yang sahih dalam bab akidah itu sombong. Bukan. Kerana akidah itu statusnya adalah yakin. Dalil menunjukkan kepada yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan dalam bab akidah adalah akidah. Bagaimana dalil yang tidak yakin membawa kepada yang yakin? Bagaimana sesuatu yang tidak yakin boleh menunjukkan kepada yang yakin? Sebab itu disyaratkan dalam bab akidah dia mesti qat'i. Dalam bab subut dia mesti mutawatir. Dalam bab dilalah maknanya mesti jelas, muhkam. Tidak boleh makna yang mutasyabihat. Tidak boleh makna yang ada kesamaran. Sebab ia perkara akidah, standardnya yakin. Ini orang-orang ramai, orang sekarang ini bercakap dengan kejahilan dan emosi, menyangkakan dia lebih pandai daripada ribuan ataupun ratusan ribu para alim ulama. Baik. Jadi sepakat bahawa langit adalah makhluk. Apa makna makhluk? Adalah sesuatu yang diciptakan. Khalaqa yakhluqu makna menciptakan. Khaliq yang mencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang diciptakan iaitu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah. Maka sehebat mana pun para malaikat, para rasul, langit, bumi, syurga, neraka, arasy, kursi, semuanya adalah makhluk dengan kesepakatan. Bahkan mengatakan sebaliknya, kalau ada satu orang dia kata tidak, langit bukan makhluk, atau syurga bukan makhluk, ataupun arasy bukan makhluk, itu membawa kepada kufur. Mana syirik. Ada selain daripada Allah tidak diciptakan. Berarti ada, dia berkuasa dengan sendiri. Jadi tidak ada orang yang sama ada dia faham sebagaimana yang kita faham, atau dia faham berbeza daripada kefahaman kita, yang sampai dia mengatakan bahawa langit bukan makhluk. Bila dia terima langit makhluk, berarti dia terima langit diciptakan. Bila dia terima langit diciptakan, dia kena terima bahawa langit satu masa dahulu tidak wujud. Sebelum Allah ciptakan langit, langit tidak wujud. Dan dia tidak boleh mengatakan Allah sama seperti langit, iaitu satu masa dahulu Allah juga tak wujud. Bila ada langit baru Allah wujud. Bila ada arasy baru Allah wujud. Tak mungkin. Kerana yang demikian itu makhluk. Yang baru wujud itu makhluk. Maka Tuhan mesti wujud, tidak ada permulaan. Maka pasti orang beriman tahu bahawa Allah wujud tanpa arasy itu yakin. Allah wujud tanpa langit itu pasti. Allah wujud sebelum ada syurga dan neraka itu juga yakin.
Tidak mungkinlah sifat Allah itu berubah daripada wujud tidak bertempat lalu berubah menjadi bertempat setelah Allah ciptakan langit bumi. Oh, Allah bertempat di langit. Nanti di hari akhirat Allah bertempat di syurga. Tidak demikian akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau dikatakan kan Allah maha berkuasa, apa masalah? Ada orang yang menggunakan ayat macam itu. Apa masalah kata dia? Allah maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, jangankan kata arash, atas sayap nyamuk pun Allah boleh duduk. Ini kalam orang yang jahil tentang apa yang dikatakan kudrah Allah. Iaitu yang Ustaz Muhib difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Bab inilah. Dia kata oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, kalau Allah berkehendak, Allah boleh menciptakan anak untuk dirinya. Dia tidak faham bahawa kudrah Allah ini hanya bersangkutan dengan perkara yang mungkin. Maknanya sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud, itu ada cerita kudrah Allah. Adapun perkara yang wajib, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, demikian juga perkara yang mustahil, iaitu sekutu bagi Allah. Tuhan selain daripada Allah, anak Allah, itu adalah tidak termasuk dalam kudrah. Jadi adanya Allah pada makhluk itu mustahil. Bahkan mereka-mereka yang nak kata Allah Ta'ala bertempat di langit, kita tanya pada mereka, kamu terima atau tidak akidah al-hulul wal ittihad? Akidah al-hulul ni, mana Allah ada pada makhluk dia. Biasa orang ajaran sesat sukalah macam ni. Dia nak supaya orang respect, ikut dia. Dia kata, Allah yang masuk dalam diri dia. Dia yang bercakap tadi tu Allah, bukan dia. Jadi, itu namanya al-hulul. Ataupun ittihad, menyatu terus. Tuhan dan dia itu menyatu. Jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, akidah macam ni kufur. Dan di sisi mereka yang nak mengatakan Allah di langit juga, mereka tak terima. Akidah uluhiyah wal ittihad pun mereka tolak. Tapi yang kita heran, adakah mereka tidak perasan mengatakan Allah di langit itu kan al-hulul. Langit makhluk Allah. Allah berada pada makhluk. Mengatakan Allah di arash, arash itu makhluk Allah. Oh, Allah ada pada arash. Itu kan akidah al-hulul. Kamu menolak al-hulul, tetapi kamu mengatakan Allah bertempat di langit. Tapi kalau dikata Allah fis sama, bukan maksud Allah bertempat di langit, okey. Fine lah. Itu maknanya takwil ijmali. Mengalihkan daripada makna yang tidak layak, fis sama, zahirnya makna di langit, kepada makna lain. Ada orang dikatakan macam tu. Saya pegang Allah fis sama, tapi bukan berarti Allah bertempat di langit. Tapi hati-hati, sebab kadang-kadang kamu sendiri bercakap benda yang sebenarnya kamu bayangkan lain. Ada orang dia kata, saya katakan Allah punya tangan, bukan bererti anggota. Okey, betul lah. Ada sebut yadun. Yadullah, kalau terjemah makna tangan. Itu pun sebahagian ulama tidak bagi terjemah. Kerana tak sama terjemahan dengan makna asal dalam bahasa Arab. Tapi katalah kamu kata begitu. Bagi Allah tu yadun, tapi bukan makna anggota badan. Tapi tanpa kamu sedari, kadang-kadang kamu bercakap menunjukkan sebaliknya. Ada orang dia kata begitu, kemudian dia kata, kalau Allah tidak bertangan, berarti Allah kudung. Macam mana pula? Tadi kamu kata, yang kamu katakan yadun itu bukan anggota badan. Yang kata kudung tu tak punya anggota tangan. Jadi kadang-kadang di sebalik penafian, ada tersembunyi sangkaan yang menyerupakan Allah seperti makhluk. Beranggota badan, bertempat dan sebagainya. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menegaskan, kana Allahu ala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Boleh lihat catatan ini dalam Al-Farqu Bainal Firaq lil Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah taala. Adalah Allah Taala dan tidak ada tempat. Sebab tempat ini wujud Allah ciptakan. Habis sekarang ada tempat macam mana? Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah Taala, yakni sekarang ini selepas dah ada tempat pun adalah sebagaimana sebelum ada tempat juga. Tidak berubah kerana berubah itu sifat makhluk. Kemudian riwayat aina Allah dengan makna yang zahir bercanggah dengan usuluddin, di mana seseorang itu tidak dihukum masuk Islam dengan menjawab Allah fis sama, kerana itu bukan kalimah tauhid. Usul yang dikenal dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa di dalam hadis-hadis yang mutawatir, maknanya hadis yang telah membawa kepada keyakinan, yang diriwayatkan oleh lebih pada 15 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitulah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah.
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah, menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Bukan Nabi kata sehinggalah mereka menyaksikan Allah fis sama. Tidak ada demikian. Ya. Jadi kemungkinan ini adalah bahasa yang mudah difahami oleh seorang hamba. Ya. Seorang hamba perempuan, dia hanya faham berhala ni di bumi. Jadi bila dia kata fis sama, berarti dia tidak menuhankan berhala. Dan bila dia mengatakan anta Rasulullah, berarti dia menerima kerasulan Nabi SAW yang menyebabkan Nabi SAW menegaskan kepada Tuhan punya hamba bahawa dia adalah orang yang beriman. Ya. Ini tidak dijadikan sandaran oleh ulama-ulama yang muktabar sebagai dalil Allah Ta'ala bertempat di langit. Tapi zaman sekarang ni orang tidak hairan dengan ulama. Dia rasa dia lebih hebat, dia yang lebih berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ya. Dia yang lebih mengerti apa yang dimaksudkan dalam hadis dan sebagainya. Selesai. Baik. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada tajuk baharu di muka 118. Baik, kalau tidak ada, kita pergi ke muka 118, tajuk baru tentang tawassul. Tawassul daripada perkataan bahasa Arab, ya. Tawassala yatawassalu. Hari-hari ada orang tanya ni. Orang tanya dalam live, ya. Bagi dia membenarkan kata-kata jariah tersebut, takkan Nabi menipu. Memang takkan Nabi menipu, tapi otak kamu tu yang menipu. Otak kamu menyangkakan setiap kalam itu dipahami dengan makna zahir. Ya, takkan Nabi SAW menipu ketika Nabi SAW memberitahu bahawa Allah Ta'ala berfirman, maritu falam ta'udni, aku jatuh sakit, kamu tidak ziarah kepada aku. Nabi yang beritahu. Habis kita beriktikad Allah sakit tu macam mana? Itu hadis sahih, hadis kursi. Jadi berdasarkan hadis tadi, takkan Nabi menipu. Nabi yang kata Allah sakit. Macam tu ke cara kita? Tidak. Kerana Nabi SAW juga yang menceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis itu Allah yang takwil. Jadi golongan yang tidak mahu takwil ini tertipu dengan hawa nafsu dia. Wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang yang dalam hati-hati mereka ada zaigh, ada cenderung kepada sesat, mereka akan ikut yang sama-sama tu. Nah, kenapa ibtira'ul fitnah, cari gaduh, cari polemik, padahal yang sepakat dah ada. Allah tak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada tempat, ya Allah wujud sebelum ada segala-galanya, itu kan sepakat. Tapi nak cari pergaduhan, wabtira'a ta'wilih, nak letak juga makna yang zahir tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Terserah kepada Allah. Itu namanya tafwid. Ataupun kalau tidak berhenti di situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Berarti kita serah kepada tafsiran para alim ulama. Nah, ini dua jalan ahli sunnah wal jamaah. Tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan pastilah layak dengan Allah, ataupun takwil. Dan takwil ini dalam hadis tadi, apabila Allah berfirman, maritu, aku sakit, lalu hamba itu bertanya, bagaimana aku menzarahi kamu padahal kamu itu Tuhan sekian alam. Allah sendiri takwil. Sepatut zahir makna maritu, takkan Nabi tipu. Maritu, aku sakit, Allah yang sakit. Tapi setelah hamba itu bertanya, Allah takwil, Allah alih daripada makna zahir aku sakit kepada marida abdi fulan. Yang dimaksudkan adalah hamba aku si fulan sakit. Kenapa engkau tidak ziarah dia? Kalau engkau ziarah dia, nescaya engkau dapati aku berada di sisinya. Itu kalau tak nak takwil macam mana? Mana Allah bukan di arash, Allah bukan di langit, Allah di sisi orang sakit. Jadi tak boleh. Akhirnya ayat Quran sesama ayat Quran, hadis sesama hadis akan jadi bercanggah. Kalau seseorang itu memberi alasan, takkan Nabi menipu. Tidak, Nabi tidak menipu, tapi yang menipu adalah hawa nafsu kamu. Pemikiran kamu menyangkakan kamu itu lebih faham Quran dan hadis daripada para alim ulama. Baik. Orang masjid tak mau tanya, orang lain tanya. Tahu, kita dapat manfaatnya daripada pertanyaan dia ataupun daripada komen atau bangkangan dia. Jazakallah khairan. Baik, apakah makna tawassul? Tawassul daripada perkataan bahasa Arab, tawassala yatawassalu tawassulan. Maknanya mengambil sesuatu sebagai wasilah. Ya, tawassul
mengambil sesuatu sebagai jalan yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Itu makna umum dia. Wasilah bermakna jalan atau perantara. Yang dimaksudkan di sini secara makna khusus ya. Tadi makna umum. Tawassul adalah memohon datangnya manfaat, kebaikan atau dihindarkan dari mudarat, keburukan. Memohon daripada siapa ni? Memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mohon begitu saja. Dengan menyebut nama seorang nabi atau seorang wali sebagai tanda memuliakan, ikram kedua-duanya, dengan disertai keyakinan bahawa Allah yang mendatangkan bahaya dan manfaat secara hakikat. Baik. Kenapa masuk di sini? Kerana ada orang kata tak boleh tawassul, haram tak boleh tawassul. Sebut ya Allah dengan kemuliaan nabimu, tak boleh. Ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau sembuhkanlah penyakitku, tak boleh kata dia. Jadi dimasukkan supaya kita tidak keliru dengan fatwa yang mengharamkan tawassul, kerana fatwa yang mengharamkan tawassul bercanggah dengan dalil. Pertama, tidak ada dalil, yang kedua bahkan bercanggah dengan dalil. Baik. Dalil boleh bertawassul daripada Al-Quran. Ini dalil umum Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu cari kepadanya, yakni kepada ridha Allah tu wasilah. Jalan Jadi mencari wasilah ni, jalan yang menyampaikan ni Allah suruh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tapi ini masih umum kerana tidak begitu membincangkan tentang doa tawassul. Bila pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dalil itu menjadi dalil yang khusus, iaitu Nabi SAW sendiri mengajar doa tawassul. Mustahil Nabi SAW mengajar sesuatu yang haram. Lalu yang tak setuju kata dia, ya itu boleh sebab Nabi SAW masih hidup. Doa tawassul yang Nabi ajar tu sebab bagi dia masih hidup. Setelah bagi dia wafat dah tak boleh lagi tawassul dengan orang mati. Itu juga tidak ada dalil. Nanti insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan terangkan dalil bolehnya bertawassul tanpa membezakan sama ada orang yang kita bertawassul dengannya itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.